Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah masih izinkan kita untuk berada di atas muka bumi ini. Allah izinkan kita dan gerakkan hati kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedar tak sedar dah 2 minggu Syaban. Esok kita masuk ke malam yang ke-15 bulan Syaban. Maknanya tak sampai 2 minggu lagi kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Semoga doa yang kita sebut, kita ucap, kita minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, Allah taala makbulkan insya-Allah. Baik. Maaf tuan-tuan, je tadi buka puasa je, angin ada. Baik, kita sambung perbincangan kita tentang seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi pada perbahasan bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi wa anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Baik. Kata Aisyah, bila mana satu ketika ada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit, maka Nabi akan berta'awudz. Ta'awudz ni makna doa mohon perlindungan. Itu ta'awudz. Taib, yang mana Nabi akan baca dan Nabi akan sapu dengan tangan kanan Nabi. Antara yang Nabi ungkapkan ialah Allahumma rabban nas, wahai Allah Tuhan sekalian manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, ishfihi wa anta syafi, sembuhkanlah ia kerana engkaulah yang maha penyembuh, la shifaa illa shifauka, tiada penyembuhan ataupun kesembuhan melainkan apa yang engkau berikan, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan mendatangkan semula penyakit tersebut. Tuan-tuan, penulis kitab ini menyebut bahawasanya inilah antara lain bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani isteri dan juga ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda letakkan tangan baginda yang mulia di atas anggota badan ahli keluarganya ataupun isterinya yang sakit. Untuk apa tuan-tuan? Kemungkinan sakit tu tak hilang. Letak tangan, baca doa, dia taklah kita kata tiba-tiba terus hilang, tidak. Tetapi kadang-kadang dengan sentuhan yang diberikan itu, ianya memberikan suatu motivasi, satu semangat, satu penguat. Sebab physical touch ni dia ada, kita kata ada power lah, berbanding dengan sesuatu yang kita tak sentuh. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini Nabi SAW jadi manusia yang menunjukkan contoh, walaupun kadang-kadang usaha itu belum tentu memberikan sebarang hasil, tapi baginda tetap memberikan yang terbaik. So dalam, kalau kita tengok ada satu riwayat yang dulu pernah saya baca, bila mana ada 11 orang wanita kan yang pakat-pakat cerita tentang kebaikan suami masing-masing, bercerita tentang suami masing-masing. Ada seorang tu sebut wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Ada seorang ni dia mengadu, suami aku ni pegang tangan ke pegang apa pun tak pernah. So tuan-tuan, dalam keadaan ini, dalam riwayat ini menyebutkan seolah-olah isteri ini menyebut kasih sayang yang diberikan oleh suami tak cukup. Sebab apa? Sebab tak ada physical touch. Sebab itu kita ni kadang-kadang bukan apa pun tak, nampak terbaring kan, dia orang Perak tak boleh hilang bahasa Perak dia kan. Tuan-tuan rasa kan, apa ke hair, dedah tahu dedah, rasa nak demam kan, so dia kata dedah kan, letak tangan atas tu, betul-betul panas, dia kata kan, hangat pijar badan ni, dedah. So tuan-tuan, kadang-kadang benda tu simple je, tetapi disebabkan perbuatan simple itu dia boleh mengeratkan kasih sayang. Nak letak kejap
Bila letak kejap, baca doa, insya-Allah sembuh. Padahal 3 hari dah duk telan Panadol tak sembuh-sembuh pun, sebagai contoh. Tetapi dengan sebab kita ikut sunnah Nabi SAW ini, mana tahu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan, bukan saja kesembuhan dari sudut penyakit, kesembuhan dari sudut emosi. Baik tuan-tuan. Dan ada satu riwayat yang menarik. Riwayat ini cerita tentang satu peristiwa dalam perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa yang berlaku pada Safiyah sampai menyebabkan Safiyah menangis. Safiyah menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tahu Safiyah menangis, baginda pergi pada Safiyah, baginda kesat air mata Safiyah. Oi, payah nak buat. Payah nak buat. Tapi nak ceritakan di situlah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang sebutkan action speak louder than talk. Apa saya lupa dah. Kan dia sebutkan word, sorry, minta maaf. Kan nasib baik ada orang betul kan. Biasalah kadang-kadang lupa dah. Action speak louder than word. Kadang-kadang kita bercakap lebih, buat tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tanpa kadang-kadang perlu bercakap. Sebab itu tindakan-tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jadi riwayat oleh para sahabat. Isteri-isteri Nabi menceritakan kisah-kisah ini untuk apa? Nak tahu, untuk bagi tahu pada kita bila mana berlaku keadaan ini yang Nabi buat. Sebab ada benda yang kadang-kadang tak perlu tuan punya badan cerita kebaikan itu. Kadang-kadang kebaikan itu disebarkan oleh orang lain tanpa perlu kita perkatakan. Sebab itu ada satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma inni uharriju haqqa dhi'fain al-yatim wal mar'ah. Wahai Allah, aku sangat-sangat concern terhadap dua golongan yang lemah ini. Siapa dia? Yang pertama ialah anak yatim dan yang kedua ialah wanita. Nabi sangat-sangat concern sampai Nabi beranggapan orang yang tak ambil berat tentang hak anak yatim ni, mereka tak berhak dapat kehidupan yang baik. Sebab tu jangan jadikan wanita ini sebagai suatu alat semata-mata untuk pemuas kita dan lain-lain. Baik tuan-tuan, ada satu riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dia kata apa? Satu hari datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jaa Abu Bakr yasta'dhanu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang minta izin untuk masuk. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sautiha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Bakar masuk, Sayyidina Abu Bakar dengar Aisyah tinggikan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, bila mana dia dengar, kemudian baru dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi masuk, fa'adzana lahu fadakhala. Okey, bila mana Nabi benarkan dia masuk, maka dia pun masuk. Tengok, okey, ini suatu adab kita dengan orang. Pergi rumah orang, bagi salam, dia benarkan masuk baru masuk. Jangan main terkejar je terus masuk kan. Ini satu adab. Tengok Abu Bakar, walaupun dia dengan Nabi sangat-sangat rapat, hubungan bukan saja sahabat, dia bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tu ada anak dia Sayyidatina Aisyah, tetapi bila mana Nabi izinkan baru dia masuk. Baik. Bila mana dia dengar Aisyah tinggikan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia marah anak dia. Dia kata, ya benata Ummur Rumman. Dia panggil, hoi anak Ummur Rumman. Dia tak kata anak dia lah, dia kata hoi. Dia sebut nama isteri dia, Ummur Rumman. Okey. Wa tanawalaha. Dia rentak Aisyah. Okey. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kamu tinggikan suara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nampak tak? Seorang bapa yang concern tentang anak dia. Tuan-tuan, bila perbuatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak, Sayyidina Abu Bakar tarik Aisyah, marah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Datang protect Aisyah depan-depan. Oh, ini suami hebat. Disebut fahalan Nabi bainahu wa bainaha. Nabi pun bergerak, berada di hadapannya. Falamma kharaja Abu Bakr, bila mana Abu Bakar keluar,
nak soalan Nabi protect Aisyah. Ja'ala an-nabi yaqulu laha yataraddaha. Nabi SAW pun sebut pada Aisyah, ala tarina anni qad hiltu bainar rajuli wa bainaki. Tadi nampak tak? Apa yang saya buat? Aku buat apa? Nabi kata, kankah aku protect kamu? Aku yang berada di tengah-tengah di antara kamu dan juga bapa kamu. Tuan-tuan, perbuatan Aisyah tu silap. Tapi tengok bagaimana Nabi didik Aisyah. Abu Bakar buat benda betul. Abu Bakar tegur anak dia. Tapi Nabi di kala itu, Nabi buat juga satu perbuatan yang betul. Apa dia? Dia lebih berhak untuk tegur isteri dia. Tapi teguran Nabi SAW itu dalam bentuk yang sangat-sangat halus. So bila perkara ini berlaku menyebabkan Aisyah sedar yang perbuatan dia silap. Maka dalam keadaan tuan, thumma jaa Abu Bakrin, kemudian datang pula Abu Bakar As-Siddiq, fasta'dzana alaihi, minta izin juga untuk masuk. Fawajadahu yudahikaha, fa'udhina lahu fadakhala. Bila mana dia masuk, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Aisyah sedang tertawa. Tadi marah, bila Nabi cakap macam tu, Aisyah ketawa. Faqala lahu Abu Bakrin, ya Rasulullah, asyarikani fi salmakuma au asyariktumuni fi harbikuma. Dia kata apa? Ya Rasulullah, sudikah tuan untuk sama-sama bersama dengan aku pada waktu engkau senang dan juga pada waktu engkau susah? Tuan-tuan, apa yang Abu Bakar nak sampaikan? Abu Bakar nak sampaikan di sini ialah, tadi dia tegur Aisyah. Dalam keadaan yang sedemikian, Nabi SAW ada protect Aisyah. Bila mana Nabi SAW sedang bermesra dengan Aisyah, Abu Bakar nak juga Nabi SAW bergembira juga dengan Nabi. Ini satu bagaimana hubungan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW. Means Abu Bakar As-Siddiq nak berada dengan Nabi pada mana-mana keadaan. Kalau boleh dia tak nak tinggalkan Nabi. Kalau Nabi sanggup bersama-sama dia dengan susah, waktu susah, dia juga nak Nabi bersama-sama dengan dia waktu senang. Cuma yang kita nak tunjukkan di sinilah tuan-tuan, apa dia? Bagaimana Nabi SAW dalam soal ini mendisiplinkan pasangan hidup dengan cara yang paling baik. Ada satu riwayat lagi, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Kunna ma'syara Quraisyin naghlabu 'ala an-nisa, falamma qadimna 'ala al-ansar idza qaumun naghlabuhum nisa'uhum. Kata Umar, kami ni satu bangsa, iaitu Quraisy, bangsa yang mana kaum lelaki kami ni dominan. Patriarki, betul ke saya sebut ni kan? Patriarki maknanya laki kawal semua ni. Bila mana kami sampai ke Madinah, orang Ansar dia beza sikit dengan orang Quraisy. Mungkin perbezaan itu akibat perbezaan geografi, akibat perbezaan cara hidup, menyebabkan kata Umar, orang Ansar ni agak berlembut dengan orang perempuan, dan orang perempuan di kalangan orang Ansar ni main peranan yang lebih. Dan dia bukan satu yang pelik kalau kita tengok bangsa Melayu sebagai contoh. Dalam fiqah bangsa Melayu adanya harta sepencarian. Kalau tuan-tuan perasan, ada harta sepencarian. Dari mana datang harta sepencarian ini? Harta sepencarian ini datang bila mana orang-orang Melayu dulunya sama-sama bekerja. Beza dengan budaya Arab. Kan budaya Arab orang lelaki saja keluar rumah, orang perempuan tak keluar rumah, betul? Kalau orang dulu menoreh getah, sama-sama menoreh tak? Sama-sama pergi kebun. Kalau mereka berbendang, mereka akan sama-sama tukar bendang, betul tak? Kalaulah si suami menangkap ikan, isteri akan tunggu tepi pantai ataupun tepi sungai untuk ambil ikan tu, proses untuk dibuat apa benda yang sepatutnya untuk jadi mata pencarian. Maka sebab itu adanya konsep harta sepencarian. Dan orang perempuan di alam Melayu ni main peranan penting, bukan tak penting. Sebab tu tak pelik kalau kita di Malaysia ni budaya orang perempuan kerja, kadang-kadang orang perempuan masuk beberapa sektor dan sebagainya. Maka ini juga berlaku pada sahabat-sahabat. Sebab mungkin orang Quraisy pada ketika itu mereka kebanyakannya pedagang, businessman.
mereka keluar, maka golongan wanita di kalangan mereka tak main peranan yang sangat-sangat besar, kecil je. Berbanding orang Ansar kebanyakannya masyarakat petani. Ekonomi orang Ansar Madinah kebanyakannya daripada pertanian. Sebab di Madinah banyak oasis. Di Madinah ada kebun-kebun tamar. Dekat Mekah tak ada kebun tamar pun, sebab Mekah ni kering kontang, bukit batu je. So sebab tu kata Umar Al-Khattab, bila mana kami ke Madinah, kami tengok orang-orang wanita di Madinah ni tinggi sikit lah. Kadang-kadang mereka ni ada masa mereka dominan. Maka dia kata fatafiqa nisauna ya'khudna min adabi nisa'il ansar. So bila mana isteri-isteri kami ni bergaul dengan wanita-wanita Ansar, mereka pun tengok join sekali lah. Kan, sebab mereka tengok wanita Ansar ni kadang-kadang dengan suami boleh tahan juga, berani dia. So kata dia, satu ketika aku pernah ada sikit krisis dengan isteri aku. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, isteri Sayyidina Umar Khattab jawab pada Umar. Umar kan calang-calang orang. Isteri dia menjawab bagi pihak dia. Maknanya isteri dia menjawab. Maka dalam keadaan ini, bila mana Umar tegur, isteri dia jawab, Umar marah. Kata isteri dia, ma tunkiru an uraji'aka fa wallahi inna azwajan nabi la yuraji'anahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-lail. Dia kata isteri-isteri Nabi ni pun kadang-kadang so-called menjawab juga. Ada masa mereka ni merajuk sehari semalam. Tak masuk bilik, tak jumpa kan orang perempuan tu tak geram sangat, baik masuk bilik bolayan nentak mereka buat nohin yang kata orang Perak kan, wadah. So dalam keadaan ini tuan-tuan, Umar tak puas hati. Dia pun jumpa anak dia Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab. Hafsah merupakan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pun tanya Hafsah, aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu balas balik ke apa yang Nabi cakap? Kata Hafsah, na'am. Ada masa kadang-kadang jawab balik. Umar tanya pula, atahjuru ihdakunnal yawma ila al-lail? Kamu asingkan diri, makna merajuk sampai malam. Kata Hafsah, ya. Tuan-tuan, menariknya di sini, pengarang kitab ini sebut, walaupun perbuatan ini nampak macam canggung, tetapi Nabi SAW adapt budaya yang memang dah berlaku di Madinah. Sebab pada hadis yang sebelum kita pun tahu kan, Nabi sebut bahawasanya wanita ini dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau cuba luruskan, dia akan patah. Maknanya kalau kita terlalu tegas, dia akan patah. Tapi kalau engkau biarkan dia bengkok, dia akan bengkok sampai bila? Dia agak delicate sikit benda ni. So tuan-tuan, tengok bagaimana Nabi SAW ambil sikap. Ada masa Nabi seolah-olah Nabi diam. Baginda tak buat apa-apa, membiarkan emosi orang perempuan itu berlalu. Kemudian baru Nabi SAW tegur. Sebab ada masa orang perempuan ni, kalau tengah dia emosional tu, kita interfere, lagi mengamuk dia. So kita give them time, kan? Sebab apa? Sebab manusia biasa tengok Nabi SAW dalam soal ini. So sebab itu tuan-tuan, dalam hal ini Nabi menunjukkan kesabaran yang tinggi melayani. Karena boleh saja baginda gunakan veto. Baginda suami, baginda Rasul, baginda ketua negara. Tetapi tengok bagaimana kadang-kadang baginda ambil sikap mengalah kejap. Untuk apa? Untuk betulkan keadaan. Baik. Daripada Al-Aswad, kata dia, sa'altu Aisyah ma kana an-nabiyyu yasna'u fi baitihi. Tuan-tuan, ini juga salah satu bagaimana Nabi SAW buat di rumah. Kata Al-Aswad, satu hari aku tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang Nabi buat kat rumah? Means rutin Nabi di rumah macam mana?
Ya? Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah kharaja ila salah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fi mihnati ahlihi, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sama-sama bantu khidmat untuk ahli keluarga dia. Okey, maknanya sama-sama tolong. Orang Perak kata sama tumbah, tahu sama tumbah. Sama tolong. Saya perhatilah arwah bapak saya kan, bila yalah, dia menukar getah. Dalam masa sama pula dia buat benda. Mak saya juga meniaga nasi lemak, tapi dia tidak biarkan mak saya buat kerja je. Waktu malam bila petang, dia lah yang ambil daun pisang. Macam mana buat nasi lemak kan. Okay, yang tolong layur, tahu layur? Layurkan daun pisang. Kadang budak-budak muda saya sebut istilah ni dia pun tak tahu pula kan. Dia layurkan daun pisang tu, dia yang tolong buat. Dia yang buat semua. Kami orang kampung kan tidur pakai kelambu. Yang gantung kelambu pak saya. Mak saya masuk-masuk tidur terus ya. So tuan-tuan, bila saya baca hadis ni, saya kata pak saya ni sekolah sampai jam 4 ya. Tapi kadang-kadang kesedaran agama dia mungkin lebih tinggi daripada kita yang belajar sampai habis ni. Dia tak kisah pun. Saya teringat dah, bapak saya arwah dah. Ada masa kan nasi tu habis. Nasi habis, mak saya tak nak nasi, lauk habis. Kami kadang-kadang anak-anak kan makan, tak ingat pak lah makan kan. Dia buka tudung saji, orang Perak panggil sangai, tudung saji, orang Perak panggil sangai. Buka sangai tu apa pun tak ada. Dia kata apa, habis dah semua. Anak-anak makan dah. Bapak saya senang je, dia ambil udang kering, dia basuh-basuh udang kering tu, dia potong bawang, zap, dia goreng, makan, sedap. Aku dah makan, boleh betul makan sekali dengan dia. Tuan-tuan, nak tunjukkan apa? Ini yang Aisyah sebut. Okey, qad kana yakunu fi mihnati ahli. Nabi tak kekok untuk bantu ahli keluarga. Tapi bila mana waktu solat, Nabi akan keluar rumah, Nabi akan hadir solat. Means panggilan solat utama, tapi dia bukan penghalang untuk Nabi tolong anggota keluarga dia. Okey, sebab tu ada riwayat yang sebut dengan satu riwayat yang lain, maka na illa basharan minal bashar. Tapi ini juga macam manusia yang lain, yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Nabi juga kadang-kadang betulkan tampal baju dia sendiri. Setakat koyak sikit Nabi buat sendiri. Nabi perah susu sendiri. Wa yahlubu syatah, Nabi nak susu, Nabi akan pergi kat kambing perah sendiri. Okey, Nabi khidmat untuk dia. Okey, dalam satu riwayat Imam Ahmad menyebut kana yukhitu thawbuhu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Nabi ada masa Nabi tampal ataupun Nabi perbetulkan sendiri baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhsifu na'lah. Bila na'al ni sandal Nabi cabut, kan kita lu hantar kat cobbler lah kan. So Nabi akan jahit sendiri. Saya tengok waktu kecil kan ada poem cobbler mend my shoe kan. Get it down by 2:30. If 2:30 can't be done, get it done by 1:30 kan. Ada poem waktu belajar sekolah. So tuan-tuan, Nabi buat sendiri. Tak kikuk. Ini balik macam raja merintah. Kan? Kopi mana? Bukan tak boleh, boleh. Tapi tengok seni ini. Ini yang kadang-kadang kita terlupa untuk buat. Okey. Tuan-tuan, ada satu ketika kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ni personal assistant Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut bila mana Safiyah nak naik ba'ir ni unta. Fara'aitu an-nabiyya yahwi laha wara'ahu bi'iba'atin. Bila Safiyah nak naik atas unta, Nabi akan pergi dekat Safiyah, Nabi lindungi Safiyah. Sebab tak nak tersingkap aurat. Ini naik motor dengan bini tak sedar, bini naik kedak, tahu-tahu press motor, bini tinggal belakang. Bukan orang sini lah, orang sini naik kereta dah. Tapi saya pernah jumpa ada orang yang macam tu. Dia lupa bini dia.
Ni cerita sungguh ni. Ada akak tu, apa kak? Lepas ni cerita suami akak ustaz, dia udah pergi dulu, tak ada akak naik motor. Kan? Orang tua tu udah pencut. Tahu-tahu dia tinggal dengan akak. Sudah saya katakan. Jenuh pula aku nak bagi pak cik tu. Tuan-tuan, tengok Nabi SAW. Safiyah nak naik kenderaan, Safiyah apa? Nabi akan pergi dekat, Nabi akan berada kat depan untuk pastikan orang tak nampak Safiyah naik kenderaan. Sebab naik atas unta, kadang-kadang mungkin tersingkap aurat. Ya. Tuan-tuan, pernah juga disebut ya, thumma yajlisu 'inda ba'irihi fayadha'u rukbatahu wa tadha'u Safiyatu rijlaha 'ala rukbatihi hatta tarkabu. Kadang-kadang kata Anas, bila Safiyah nak naik unta, Nabi akan pergi dekat. Nabi buat apa? Nabi hulurkan lutut Nabi dan paha Nabi. Safiyah akan pijak paha Nabi, lutut Nabi, baru naik atas unta. Ini naik dah cepat. Okey, nak naik kereta dah, contoh marah. Kita kan, sebab tu saya kata bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Safiyah ketika akhir-akhir umur baginda. Sebab Nabi kahwin dengan Safiyah selepas peperangan Khaybar. Sebab Safiyah ialah salah seorang yang ditawan daripada perkampungan Bani Nadir. Safiyah binti Huyal Akhtab. Panjang cerita tentang perkahwinan Nabi dengan Safiyah ni. Anak Yahudi. Tapi tengok Nabi layan. Umur Nabi ketika itu mungkin 60-an. Tapi tengok bagaimana Nabi SAW tunjukkan suatu akhlak yang baik. Perkahwinan Nabi dengan Safiyah ini, bila mana Safiyah ini tertawan dalam peperangan Khaybar ini, ada seorang sahabat yang ambil Safiyah ini sebagai tawanan. Maka isu ni dibawa pada Nabi. Safiyah ni is a noble man, a noble person. Dia anak pada pembesar Khaybar pada ketika itu. Mereka jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, salah seorang yang tertawan namanya Safiyah. Dia ni noble person, rasa-rasa tak layak untuk sahabat ni yang jadikan dia sebagai tawanan. Maka elok dia jadi tawanan Nabi SAW. Akhirnya berlaku pertukaran. Nabi SAW tawar kepada Safiyah, apa dia? Aku tawarkan kepada kamu untuk kahwin dengan aku, dan mahar perkahwinan kamu bebas, dimerdekakan. Tengok Nabi SAW. Dan tuan-tuan, perbuatan Nabi SAW itu menyebabkan apa? Menyebabkan para sahabat yang lain yang menawan ahli keluarga Safiyah juga turut membebaskan mereka. Sebab mereka apa? Tak sangguplah nak jadikan tawanan perang ni daripada kalangan ipar duai Nabi SAW. Ini ketinggian akhlak Nabi SAW dengan bekas musuh. Kita kawan lama bergaduh, lepas tu macam tak pernah kenal. So tengok bagaimana Nabi SAW buat. Dan isteri-isteri Nabi SAW, bila mana mereka describe Nabi SAW, baginda sangat hygienik, sangat-sangat mementingkan kebersihan, penampilan diri. Kata Syurah bin Hani, satu hari dia tanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Qalat bisiwak. Bila Syurah tanya pada Aisyah, apa yang Nabi mulakan untuk sebelum masuk rumah? Means apa benda yang biasa Nabi buat sebelum baginda masuk rumah? Kata Aisyah, siwak. Means Nabi pastikan bau mulut Nabi itu suatu bau yang sangat baik sebelum masuk rumah. Kita luar rumah rokok dulu kan, baru masuk rumah. Tak maaflah yang merokok. Dah lah, habis merokok kat luar baru masuk rumah kan, bagi salam kat bini. Kena pula cium bini, pingsan situ, baru rokok suami. Tuan-tuan, tengok Nabi SAW buat bagaimana. Kenapa? Kata ulama, sebab Nabi tak nak bau mulut Nabi yang Nabi bercakap dengan orang dekat luar macam-macam, mengganggu ahli keluarga Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha lagi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala naharin fayastayqizu illa tawassaka qabla an yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia takkan tidur sama ada siang ke malam kemudian Nabi bangun. Maknanya setiap kali Nabi lena, Nabi terlelap siang ke malam, bila mana Nabi bangun, Nabi akan siwak, means membersihkan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, oral hygiene ni sebelum orang lain cerita, Nabi buat lama dah. Sebab tu kata Ibn Qayyim, okay? Dia kata Nabi SAW sangat-sangat menyukai perbuatan siwak. Nabi akan siwak sama ada ketika Nabi berpuasa, walaupun ada isu fiqah pada siwak waktu puasa ni. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh siwak, tapi bila dah gelincir matahari makruh untuk kita siwak. Ya. Baik, dia sebut muftiran wa saiman, sama ada Nabi puasa ke Nabi tak puasa ke, Nabi akan bersiwak bila mana bangun daripada tidur. Pertama, indal wudu. Sebab tu ada satu riwayat menyebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Setiap kali wuduk Nabi kata kalau tak susahkan umat aku akan perintahkan mereka untuk siwak. Wa inda salah, sama juga hadis yang tadi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Okay? Wa inda dukhulil manzil, nak masuk rumah pun. Wa kana yastaku bi'udil araki. Dan kata Ibn Qayyim, Nabi SAW akan bersiwak menggunakan ranting kayu arak. Kayu tu nama dia arak, bukan arak minum tu, arak, alif ra alif kaf. Okay? Itu kayu yang digunakan Nabi SAW untuk bersiwak. Baik. Cuma untuk siwak ni tuan-tuan, ada satu riwayat menyebut bila mana Nabi nak siwak, Nabi akan bagi pada Aisyah kayu siwak tu untuk Aisyah basuh. Tapi Aisyah kata apa? Sebelum aku basuh, aku ambil dulu, aku siwak dengan kayu tu, sebab aku nak ambil keberkatan yang ada pada air liur Nabi SAW. Means apa? Nabi akan pastikan kayu siwak Nabi itu bersih sebelum Nabi gunakan. Kita ni kadang-kadang, sorry to say, kita biarkan kayu siwak kita tu penuh dengan kekotoran yang ada mulut kita, kita jarang basuh. Ke tuan-tuan baru gigi tuan-tuan tak basuh, main gosok je biar situ? Tak kan? So begitu juga siwak. Ada riwayat menyebut Nabi akan berikan pada Aisyah untuk Aisyah basuh sebelum Nabi gunakan. Cuma Aisyah ambil tabarruk sebab ada kesan air liur Nabi pada kayu siwak tersebut. Aisyah siwak dulu, baru Aisyah basuh. Aisyah bagi pada Nabi SAW. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam penggunaan siwak. Dan ada benda-benda yang kadang-kadang kita kena tengok. Siwak, kayu siwak ni personal item. Betul tak? Bila dia personal item, make it personal item. Boleh tuan-tuan bawa untuk pergi masjid dan sebagainya, tapi make sure kita jangan sampai peringkat kita jadikan orang pandang serong kepada sunnah Nabi SAW. Betul tak? Sunnah Nabi itu betul. Kita yang kadang-kadang buat dengan cara yang tidak betul. Why not put it in the kita kan ada bekas, ada kontainer yang orang buat sekarang untuk letakkan siwak. Why not? Tiba-tiba siwak terjatuh kena orang sebelah, tak kena apa? Takkan sujud, takkan melompat orang sebelah. Tak. Lepas tu saya kata perbuatan itu sunnah, tapi cara kita yang kadang-kadang menyebabkan sunnah itu tak dipandang baik. Sebab tu Syekh Sa'id Kamali dalam soal ini, Syekh Sa'id Kamali dia bagi pandangan, dia merangkumkan dua hadis tadi. Sebab ada hadis yang sama, cuma riwayat hujungnya berbeza. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Okay? Satu riwayat menyebut kalau tak menyusahkan umat aku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk siwak. Riwayat pertama sebut inda kulli wudu, yang pertama setiap kali nak wudu. Yang kedua inda kulli salah, setiap kali nak salat. Syekh Sa'id Kamali kata aku suka gabungkan. So bagaimana? Mulakan siwak sebelum berwudu, kemudian wudu, sebab dah wudu, dah siwak, dah confirm kita bersih, kemudian salat tanpa perlu ulang siwak tersebut. Ini pandangan dia, wallahu a'lam. Dan saya menyukai pandangan ini. Dan sesuai tak salah siwak sebelum salat. Cuma sebelum salat tu bila? Adakah betul-betul sebelum takbir? Ataupun sebelum tu 5 minit, sebelum 10 minit, sebelum azan? Kita yang menentukan waktu yang terbaik supaya perbuatan kita itu dapat pahala. Kita buat sesuatu yang dapat sunnah Nabi, di masa yang sama sunnah Nabi itu tak dipandang serong oleh orang. Saya minta maaf, saya terpaksa tegur kadang-kadang perbuatan ini, sebab ada orang dia pandang apalah. Okay? Sebab cara kita yang tidak betul. Macam tadi juga, okay? Datang solat dengan bau rokok. Kalau pun nak ambil pandangan yang kata rokok ni makruh, silakan. Itu terpulanglah esok jawab depan Allah.
Tapi Nabi sendiri larang kalau orang makan bawang putih datang masjid. Belum rokok ke? So ada hadis yang nak tunjuk bagaimana Nabi SAW sangat mementingkan soal-soal ini. InsyaAllah ada masa kita sambung pada pertemuan yang akan datang, tapi rasa lepas raya lah kot, sebab lepas ni dah puasa dah. So insyaAllah ada panjang umur, murah rezeki. Lepas raya kita sambung kuliah kita insyaAllah. Yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan yang kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.